Terima kasih Setiu di atas soalan. Tapi sebelum saya menjawab soalan Setiu, saya ingin menyatakan bahawa soalan Setiu ni ada soalan dan ada kenyataan. Kenyataan Setiu mengatakan kos sara hidup ini meningkat oleh kerana akibat peningkatan kos pengangkutan susulan penyasaran subsidi bersasar. Saya ingin membetulkan sedikit ya Yang Berhormat Setiu, kerana apabila kita menyasarkan subsidi diesel ini, kita sudah pun mengambil kira kos pengangkutan, di mana kos pengangkutan itu akibat daripada penyasaran subsidi itu tidak seharusnya naik kerana kita ada budi madani, kita ada budi madani individu, kita ada budi madani agri commodity dan kita ada fleet card. Jadi kos pengangkutan akibat penyasaran subsidi diesel sudah pun absorb ya dengan izin Puan Dipertua. Jadi tak boleh nak kata kenyataan itu akibat ya. Tapi saya akan jawab soalan berkenaan yang pertama berkenaan dengan indikator indikator mengukur kos sara hidup. Berkenaan dengan indikator, satu indikator telah pun 1/7 pembangunan indikator kos sara hidup telah pun dibentangkan kepada mesyuarat NACOL pada 14 hari bulan Oktober tahun 2024. Ya, di mana diambil kira metodologi indikator kos sara hidup negara-negara lain dan ada beberapa perkara lagi yang dibawa di dalam pembentangan tersebut, di mana indikator pembangunan kos sara hidup ini mengambil kira bukan setakat pendapatan tetapi juga corak perbelanjaan, lokasi, geografi, kemudian isi rumah, keperluan-keperluan khusus seperti anak OKU, ibu bapa yang uzur, ya, sakit dan sebagainya. Jadi itu di dalam indikator-indikator yang diambil kira selain daripada pendapatan. Jadi apabila indikator ini dibangunkan, antara hasilnya Yang Berhormat Setiu ialah untuk kita dapat capai satu perkiraan asas kehidupan wajar yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 2 hari bulan November, di mana perkiraan asas kehidupan wajar ini tidak lagi menggunakan paras garis kemiskinan, Puan Yang Dipertua, tetapi ada mengambil kira segala faktor yang lain tadi, pendapatannya, corak perbelanjaannya, kedudukan lokasinya, isi rumahnya, keperluan khususnya, semua diambil kira sehingga dapat dibangunkan perkiraan asas kehidupan wajar itu. Jadi Puan Yang Dipertua, itu setakat ini ya. Jadi di masa hadapan apa yang kerajaan akan buat ialah untuk padankan pendapatan itu dengan keperluan, ya, keperluan perbelanjaan kehidupan wajar tadi. Jadi oleh kerana itu, kerajaan sedang buat segalanya untuk meningkatkan pendapatan supaya jurang di antara keperluan dengan pendapatan itu tidak besar, ya, dan kalau boleh melebihi daripada keperluan asas tadi. Jadi inilah di sini sistem saraan perkhidmatan awam, dasar gaji progresif, inisiatif pendapatan rakyat, dasar gaji premium, SARA, STR itu dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa pendapatan rakyat itu dapat meningkat dan supaya dapat menangani apa orang kata perbelanjaan perkiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar tadi, ya. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Setiu. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan, indikator baharu sewajarnya melihat banyak dimensi, terutama dalam hal yang melibatkan kata dan monopoli. Baru-baru ini Asrul Awani melaporkan bahawa kegiatan kata dan monopoli menjadi antara faktor penentu kepada kos sara hidup dan inflasi. Golongan ini sering menggunakan alasan seperti penarikan subsidi untuk menaikkan harga yang kemudiannya akan mengganggu bekalan dan rantaian. Oleh itu soalan saya, apakah jaminan kerajaan bahawa indikator baharu ini dapat menangani isu kata dan monopoli, dan adakah kerajaan bersedia untuk menambah bantuan atau skim diskaun barangan asas untuk rakyat luar bandar dalam memastikan
golongan ini diberi peluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dasar subsidi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stew di atas soalan tambahan. Yang Berhormat Stew, saya dah jawab sebelum ini berkenaan dengan kartel dan monopoli, soalan daripada Arau baru-baru ni. Akan tetapi saya nak jelaskan bahawa kartel dan monopoli itu adalah satu usaha inisiatif kementerian yang berasingan daripada indikator ni, ya. Sebab indikator ini kita bangunkan untuk memperincikan corak perbelanjaan pengguna berdasarkan kepada keperluan gaya hidup, pilihan setempat serta ciri-ciri demografi yang saya katakan tadi. Manakala membenteras monopoli dan kartel merupakan inisiatif lain daripada pihak kerajaan. Jadi sebagaimana yang saya telah jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini sebelum ini, usaha membenteras kartel dan monopoli itu merupakan satu usaha yang berterusan oleh pihak kementerian dan banyak juga kes-kes yang kita telah benteras, ya. Saya juga mengumumkan sebelum ini bahawa kartel padi dan beras pun kita akan umumkan, ya, tak lama lagi. Jadi itu usaha yang berasingan, tapi ianya memang betul sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan bahawa sepanjang rantaian bekalan itu, harga itu dapat kita kawal supaya harga ataupun kos di akhir itu tidak orang kata affected ataupun terkesan dengan apa orang kata pakatan kartel di sepanjang rantaian bekalan ataupun monopoli, apa orang kata kedudukan monopoli yang disalahguna oleh syarikat-syarikat untuk mengawal harga bekalan. Itu sedang kita antara inisiatif yang kita lakukan. Terima kasih, Stew. Rasa. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya dengar jawapan Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal tadi berkenaan dengan indikator baru kehidupan wajar yang digunakan pakai oleh kerajaan untuk menilai tahap ataupun keperluan rakyat berbanding dengan garis kemiskinan sebelum ini. Saya berpeluang untuk mendengar taklimat daripada DOSM. Saya percaya DOSM yang membangunkan perkara ini. Boleh tak yang garis ataupun indikator kehidupan wajar ini kita bukan setakat di kebangsaan tapi diluaskan ikut negeri dan daerah. Sebab keadaan kita kalau di bandar sekian pendapatan mungkin kurang, katakan 5,000. Di luar bandar mungkin cukup, di bandar mungkin tak cukup dan sebagainya. Jadi boleh tak diwujudkan keadaan macam ini untuk membolehkan kerajaan memahami keadaan keseluruhan kos sara hidup dan memudahkan penyaluran bantuan kepada semua rakyat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah, soalan yang amat menarik. Sebenarnya Yang Berhormat Rasah, ini yang menarik berkenaan dengan indikator ini. Kerana indikator perkiraan, ya, kos kehidupan wajar ini mengambil kira semua ini yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Rasah. Kerana kalau saya menggalakkan Yang Berhormat orang kata layari, ya, PAKW ni dan kira sendiri berapa keperluan asas kehidupan wajar untuk kawasan Yang Berhormat. Kalau keluarga itu ada 5 orang, macam mana, ada anak OKU macam mana, ada kalau satu kawasan tu pun dia ada, katakanlah kawasan saya Kuantan sebelum ini, saya duduk rumah saya kat situ, dia ada luar bandar, dia ada dalam bandar. Saya kira kalau untuk saya dan suami saya, kehidupan wajar dia punya kos ialah 2,549. Dia sebab dia punya format dia tu, ada template dia, masukkan semua keperluan. Checklah dengan bagaimana dia punya perkiraan dan dia akan ambil kira semua Yang Berhormat Rasah. Dia ambil kira luar bandar, lokaliti, jumlah anak, jumlah isi rumah, dia ambil kira umur, dia akan ambil kira tanggungan, semua dia akan diambil kira. Kalau kita masuk kat situ, check template tu, saya kira dia akan memberi gambaran bagaimana perkiraannya. Terima kasih. Saya jemput Speaker, satu soalan, Datuk Speaker. Muhammad Izam Speaker, bin Muhammad saya rasa Isa Menteri duduk di Tampil. planet Pluto barangkali.